hukum seperti pusaka, perkahwinan dari segi halal dan haramnya, wali, wasiat dan sebagainya. Oleh itu, bukti-bukti susul jalur keturunan itu perlulah jelas dan mantap tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan kecelaruan. Soalannya, bagaimanakah nasab antara dua orang dapat disabitkan dari segi syarak yang memberi kesan kepada beberapa hukum syarak yang berkaitan dengannya. Pensabitan keturunan. Pensabitan keturunan menurut syarak berdasarkan satu daripada perkara berikut. Pertama, persaksian. Syarat persaksian adalah dengan dua orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat sah saksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Persaksian kaum wanita atau seorang lelaki dan dua orang wanita dalam mensabitkan keturunan tidak diterima. Ini kerana keturunan merupakan satu unsur perkahwinan. Secara lazimnya hanya lelaki yang lebih banyak mengambil tahu dalam masalah perkahwinan. Oleh itu persaksian kaum wanita tidak diterima. Dalam bab menentukan anak, sebagai contoh ni, anak siapa dan seumpamanya, dan saksi ni ghalibnya lelaki, dan perempuan dalam kes-kes tertentu dibenarkan jadi saksi, termasuk dalam acara mal, harta. Tapi masalah jenayah sebagai contoh, nak jatuh hukuman seperti zina, iaitu lelaki. Ikrar, apabila seorang mengaku seorang yang lain bahawa dia ialah keluarganya. Contohnya, seorang lelaki berkata, aku mengaku bahawa Zaid ialah anakku. Ikrar ni dalam bahasa Arab dipanggil Sayyidul Ahkam. Apa makna Sayyidul Ahkam? Penghulu kepada hukum. Atau aku mengaku bahawa lelaki itu ialah bapaku. Kalau dia mengaku macam tu, maka anak tu adalah anak yang kita kata anak dia lah. Ikrar diiktiraf hanya apabila memenuhi syarat berikut. Pertama, diperakui dengan bukti yang benar. Dia boleh sabitkan bukti atau datangkan bukti. Contohnya, dua orang mengaku bahawa mereka ialah anak beranak pada umur yang munasabah. Janganlah sebaya. Tak boleh lah macam mana anak dengan abah sebaya, ataupun beza 2 tahun 3 tahun. Itu tak logik. Jika peringkat umur mereka tak boleh diterima sebagai bapa dan anak, ikrar itu tidak sah dan seumpama hubungan keturunan mereka tidak sabit. Ini kerana bukti yang benar bertentangan dengan ikrar tersebut. Contohnya, tuan-tuan, anak dengan abah ni umur yang paling rapat berapa tahun? Seorang lelaki, seorang anak yang kecil, kadang-kadang dia ni akil balik awal dan dia menikah awal, maka anak dengan dia tu tak sampai pun 20 tahun beza. Boleh jadi 15, 20, 15, 18, 17. Maknanya kalau 15, mungkin dia nikah umur dia pada masa tu mungkin kata orang 16 contohnya. Jadi umur 15 nikah, masuk umur 16 dia dapat anak contohnya. Jadi beza anak dia dengan dia 16 tahun contoh. Ada sahabat Nabi bernama Amr bin Al-As. Amr bin Al-As dia menikah muda. Anak dia bernama Abdullah ibn Amr bin Al-As. Kalau tak silap, beza umur dia dengan anak dia 11 tahun je. Cerita. Dan cerita macam ni memang tak masuk akal ataupun kurang logik orang Melayu. Orang Melayu menikah tu jarang. Kita adalah baca kanak-kanak kecil kahwin, ada setengah-setengah tu, maknanya bagi kita baru PMR, SRP, LCE nak kahwin ada. Tapi di sebalik keadaan seperti itu, tuan-tuan, kalau kes-kes waliyazubillahi min zalik, zina sebagai contoh, ada yang ibu-ibu muda, ada yang melakukannya tu sama sederajah, setingkatan contoh. Jadi perkara ni tak memustahilkan jarak antara anak dengan abah tu, usia tu tak jauh. Dan perkara ni saya pernah tanya orang Saudi, dia
Mulhad Saqafi di sini dulu. Dia cerita saya zaman tu, dia muda, dia tak tua sangat, tapi kampung sikit, nikah belasan tahun yang menikah, orang lelaki belasan tahun. Di situ nak gambarkan kepada kita bahawa kalau diperakui dengan bukti yang benar, okeylah. Diperakui oleh syarak. Syarak tidak mengiktiraf suatu ikrar jika anak yang diperakui itu diketahui umum bukan daripada keturunannya. Ini kerana keturunan yang sabit pada seorang tak berpindah kepada orang lain menerusi ikrar sama ada anak itu mengakuinya atau tidak. Tahu dah anak tu anak orang lain, nak jadi pak sanggup atau seumpamanya, syarak tak akan akui. Dan benda tu macam tak menasabah langsung. Dia perkara macam ini kena tengok betul-betul. Ada kes dulu masa riuh tabung uji dulu, saya pernah dengar seorang almarhum mufti, dia cerita laki bini orang putih tiba-tiba dapat anak negro. Jadi gua nak pula ini, la ilaha illallah. Kita boleh jawab Allah Maha berkuasa, Allah boleh melakukan apa saja gini. Tapi bakaan tu dia kata salah. Masa dia bercantung dalam tabung uji tu, dia ambil benih-benih lain contoh. Jadi syarak pun kena tengok. Tengok syarak. Tak bolehlah nak mengaku anak. Diperakui oleh orang yang diikrar. Orang yang diikrar membenarkan kata-kata orang yang berikrar dengan syarat orang yang diikrar itu mukallaf sebagai syarat kelayakan untuk membuat perakuan. Ini kerana dia tidak berhak menentukan keturunannya dan lebih mengetahui daripada orang lain. Anak dengan abah ni sama-sama setuju. Inilah anak, inilah ni. Kalau aku macam tu tak apa, kalau tak boleh. Banyak berlaku dalam sejarah Nabi pun ada, macam hadis Ibnu Abi Zam'ah sebagai contoh. Begitu juga dengan kisah, beberapa kisah yang lain kadang-kadang memberi satu maksud kepada kita. Nabi sayang seorang sahabat dia, dan Sayyidina Umar mensetarafkan seolah-olah sahabat ni macam Sayyidina Husin dan Hasan, cucu Rasulullah. Sahabat ini bernama Usamah bin Zaid. Zaid ni hamba kepada Khadijah. Khadijah ni bila kahwin dengan Nabi, hadiahkan Zaid ni kepada Nabi. Zaid ni pula Nabi tukar status daripada hamba buat jadi anak akak. Betapa sayangnya Nabi pada Zaid, Nabi tukar lagi Zaid bin Harisah kepada Zaid bin Muhammad. Maka turunnya ayat larangan tabanni dengan tukar nama. Allah sebut maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Akhirnya tukar Zaid bin Harisah. Nabi sayang sangat ke Zaid, dan dia mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Zaid ini dikahwinkan dengan orang yang pernah jaga Nabi masa kecil. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ada kata namanya Mubarakah, ada kata namanya Barakah. Ummu Aiman ni kahwin. Jadi Nabi amat sayang kepada Ummu Aiman. Ialah nostalgia lama, tukang bela dia daripada kecil. Dia ingat baik. Ummu Aiman ni seorang yang salihah Islam, dan Nabi amat sayang sangatlah. Dan dia pun sayang. Dia mati kediam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit, Ummu Aiman ni. Bila kahwin dapat anak. Anak tu namanya Usamah. Cuma yang peliknya Usamah ni gelap, Zaid ni putih.